Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Izzah binti Masruhan, dan insyaAllah hari ini saya dan rakan-rakan sekumpulan saya akan membentangkan tentang tugasan berkumpulan kami, iaitu terjemahan, petikan dan lirik lagu bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Solah binti Sari daripada DHUM, iaitu Diploma in Hajj and Umrah Management. Hari ini saya akan menerangkan terjemahan dari tugasan berkumpulan yang telah diberikan oleh pensyarah saya, iaitu Said Fakrullah bin Munir bagi mata pelajaran Introductory Arabic 2. Isi yang saya ingin sampaikan adalah dari petikan yang bertajuk Keruntuhan Akhlak. Akhlak merupakan kata jamak kepada khuluq. Ia merupakan sifat dan perangai manusia yang diterjemahkan melalui sahsiah kepribadiannya. Keruntuhan akhlak ini berlaku disebabkan penyelewengan daripada jalan sebenar dan terkeluarnya daripada pegangan yang sebenar. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang dilahirkan itu adalah fitrah, ibu bapanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kemudian Allah SWT telah berfirman di dalam surah At-Tin, dan kami ciptakan manusia adalah sebaik-baik kejadian. Daripada ayat di atas, kita dapat ambil pengajaran bahawa sesungguhnya manusia itu adalah diciptakan adalah sebaik-baik kejadian, melainkan terdapatnya daripada unsur luar yang telah mengubah kejadian tersebut. Okey, faktor-faktor ini kadang-kadangnya bermula daripada rumah, daripada tempat pengajian dan juga media massa. Okey, seperti yang saya telah cakap tadi, perkara ini berpunca dari pelbagai bentuk dalam masyarakat kita yang tersebar. Antaranya adalah masalah rasuah, mencuri, budaya lepak, pengambilan pil khayal, zina dan pelacur. Okey, bukan setakat daripada masyarakat, tempat pengajian dan juga media massa. Malah perkara ini juga berpunca daripada unsur luar dan ikutan barat, seperti cara berpakaian seksi dan juga cara pergaulan yang bebas lah. Kemudian antara punca-punca lain yang mendorong berlakunya gejala keruntuhan akhlak ini secara perluasa ialah kerana kurangnya ilmu agama, kurangnya didikan agama, kurangnya kefahaman dalam ilmu agama dan juga kurang perhatian daripada ibu bapa yang sibuk bekerja. Okey, ibu bapa ni bila ibu bapa dah sibuk bekerja, jadi dia dah kurang tentang didikan terhadap anak-anak dia. Jadi mereka akan terpengaruh dengan media massa, terpengaruh dengan budaya luar dalam segi cara pergaulan antara lelaki dan perempuan, dari segi pemakaian yang seksi dan sebagainya lah. Okey, di dalam dunia ini pasti ada berpasangan. Setiap yang positif pasti ada negatif. Setiap keburukan pasti ada kebaikan. Dan setiap punca pasti ada cara untuk kita atasinya. Cara untuk kita atasi masalah kerosakan akhlak ini adalah dengan menanam dan menyemai keimanan serta akidah yang betul dalam jiwa para remaja melalui mendidik akal mereka dalam didikan dan budaya Islam. Kemudian, perhatian ibu bapa dalam membentuk gerak-geri mereka melalui gerak-geri mereka dalam kedudukan mereka, cara mereka bergaul, dengan siapa mereka berkawan dan di mana mereka pergi, agar mereka punya pergaulan dan perkawanan adalah tidak bebas lah. Maksudnya tidak bergaul bebas. Kita perlulah memahamkan mereka yang mana halal dan juga yang mana haram, agar yang halal itu mereka boleh untuk mengamalkan dan juga yang haram itu boleh untuk mereka jauhilah daripada perkara tersebut. Kemudian kita juga boleh mengancam mereka tentang bahayanya dadah dan juga kesan buruknya atas diri mereka apabila mereka terjebak dengan perkara tersebut. Selain itu, kita juga boleh membawa mereka ataupun kita sebagai ibu bapa ataupun masyarakat sama-sama menghadiri majlis ilmu dan juga solat berjemaah serta mengadakan seminar dan ceramah agar kita dapat memantapkan lagi ilmu agama yang kita ada dan juga mereka. Jadi mereka tidaklah mengatakan bahawa tidak hanya mereka sahaja yang perlu belajar, bahkan kita juga perlu memantapkan lagi ilmu pengetahuan kita dalam agama Islam. Baiklah, sekian sahaja daripada saya tentang penerangan terjemahan daripada petikan yang bertajuk Keruntuhan Akhlak. Saya akan menerangkan tentang esei atau petikan yang kedua, iaitu tanggungjawab pemuda pada zaman globalisasi. Saya akan menerangkan
perenggan pertama hingga perenggan ketiga. Tanggungjawab pemuda pada zaman globalisasi. Apakah yang dimaksudkan dengan pemuda dan zaman globalisasi? Pemuda adalah orang muda, contohnya kita. Dan zaman globalisasi adalah pada zaman kini, zaman yang penuh dengan moden. Jadi, tajuk ini bermaksud tanggungjawab orang muda pada zaman kini atau pada masa kini. Sebagaimana yang diketahui, pemuda merupakan kumpulan penting pada masa kini sebagai tonggak utama bagi negara. Setiap pemuda mempunyai tanggungjawab yang tertentu dalam kehidupannya. Jadi di sini dimaksudkan bahawa setiap orang muda mempunyai tanggungjawab sendiri. Contohnya tanggungjawab sebagai seorang anak, tanggungjawab sebagai seorang pelajar dan tanggungjawab sebagai seorang kakak atau adik. Para pemuda wajib memberi tunjuk ajar kepada individu lain yang berada di sekitarnya bagi membentuk keimanan yang mantap dan akidah yang sejahtera di dalam diri. Tidak dapat dinafikan, merekalah bakal pemimpin pada masa akan datang. Hanya di bahu mereka umat akan maju. Di sini bermaksud bahawa orang muda sebaiknya memberi tunjuk ajar kepada orang yang berada di sekitar kita. Siapa orang yang berada di sekitar kita? Contohnya, ahli keluarga kita sendiri, adik atau ibu bapa. Tidak salah untuk kita memberi tunjuk ajar kepada orang yang lebih tua daripada kita, asalkan ilmu yang kita beri itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan kita, orang muda, adalah bakal pemimpin pada masa akan datang, insya-Allah. Yang kedua, patut diingat pemuda hendaklah berusaha untuk meningkatkan taraf negara dalam setiap bidang kehidupan sama ada dari segi kemasyarakatan, ekonomi dan pendidikan. Pemuda juga hendaklah mengagihkan masa dan mengisinya dengan cara yang sistematik. Okey, di sini bermaksud kita sebagai orang muda perlu menjaga masa dan mengisi masa dengan perkara yang berfaedah. Contohnya, jika kita selalu dengar, kita perlu membuat jadual kita sendiri. Contohnya pukul 8 apa yang patut kita buat, pukul 12 apa yang patut kita buat dan seterusnya. Mereka memenuhkan masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah seperti mengulang kaji pelajaran, membaca sebagaimana sabda Rasulullah SAW, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, iaitu waktu muda sebelum tua, waktu kaya sebelum miskin, sihat sebelum sakit, lapang sebelum sempit dan hidup sebelum mati. Dan dalam masa yang sama mereka hendaklah menjauhkan diri dari perkara-perkara yang buruk. Okey, di sini bermaksud kita perlu merebut 5 perkara tadi sebelum datangnya 5 perkara. Seperti yang kita nampak, 5 perkara yang sebelum itu adalah perkara yang dapat mendatangkan faedah kepada kita. Contohnya, waktu sihat sebelum sakit. Kita perlu menggunakan masa sihat kita dengan perkara yang berfaedah. Contohnya, belajar dan membaca seperti apa yang Rasulullah SAW suruh kita buat. 5 perkara tadi itu adalah waktu di mana kita perlu rebut dengan perkara yang berfaedah. Contohnya, pada masa kita kaya sebelum miskin. Jika kita mempunyai rezeki yang lebih, tidak salah untuk kita bersedekah kepada orang yang memerlukan. Walaupun dalam kuantiti yang sedikit. Sesungguhnya Rasulullah sangat menyukai orang yang bersedekah dalam kuantiti yang sedikit tetapi tetap istiqamah. Pada masa muda sebelum tua. Pada masa muda, iaitu kita pemuda sendiri, perlu menggunakan masa dengan sebaik mungkin. Orang dulu pernah berkata, jika aku dapat berkata sesuatu kepada orang muda, aku akan mengatakan gunakan masamu dengan sebaik mungkin sebelum datangnya hari tuamu. Petikan ketiga, dari sudut lain, pemuda hendaklah memerangi segala penyakit masyarakat seperti mencuri, pengagihan dadah dan lain-lain. Begitu juga pemuda hendaklah menjadi seorang yang alim dan hendaklah belajar dalam berbagai bidang. Pemuda juga hendaklah sentiasa berpegang teguh kepada agama di dalam melaksanakan segala tugas mereka. Mereka juga hendaklah sentiasa menyukai kebaikan dan membenci kejahatan dalam kehidupan seharian mereka. Petikan yang ketiga ini menyatakan bahawa orang muda perlu menghapuskan segala penyakit masyarakat iaitu mencuri, penagihan dadah dan juga sikap lepak. Dan di petikan ini juga mengatakan bahawa jika kita mempunyai rezeki yang lebih, tidak salah untuk kita belajar sesuatu yang baru. Kerana Rasulullah suka seseorang yang belajar sesuatu yang baru. Tidak lupa, kita perlu sentiasa berpegang teguh kepada Islam dan tidak bercanggah dengan melakukan sesuatu yang tidak bercanggah dengan Islam. Dan akhir sekali, kita perlu sentiasa mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan seharian kita. Sekian, terima kasih.
Ismi Hana binti Ahmad Baharudin. Seterusnya, para pemuda hendaklah menunaikan yang wajib dan sunat dengan sebaiknya, seperti solat fardu, baca Al-Quran, puasa, sedekah dan lain-lain. Dan mereka perlu membudayakan pemikiran mereka dengan menuntut pelbagai ilmu, iaitu ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Selain itu, para pemuda juga perlu menjaga kesihatan tubuh badan, pemikiran dan spiritual, dan juga menjaga pengambilan makan dan minum. Kesimpulannya, para pemuda yang soleh akan mengislah masyarakat dan menjadi tonggak negara dan memainkan peranan penting dalam zaman globalisasi. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Sabariah binti Mama Afandi. InsyaAllah hari ini saya akan terangkan tentang lirik lagu versi bahasa Arab yang bertajuk Hanya Rindu. Pada asalnya lagu ini ditulis dan dinyanyikan dalam bahasa Melayu tetapi telah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Dan telah dinyanyikan, versi bahasa Arab ni telah dinyanyikan oleh Said Salahuddin. Rangkap yang pertama, dia tulis kat sini, rangkap dia adalah Uhibbuki yaman ilaiha ahdi kalimati. Uhibbuki tu pun kita dah dapat tahu dah siapa yang dia cintai. Ki tu berbalik kepada perempuan. Dia maksudnya adalah aku mencintaimu wahai orang yang ku dedikasikan kata-kata kepadanya. Mesti kita terfikir kan, perempuan tu mesti bakal isteri dia ke, awet dia ke, girlfriend dia ke. Tapi sebenarnya tak. Lepas tu dekat rangkap dia juga, dia berdoa kepada Allah supaya dipanjangkan umur orang yang dia sayang tu. Dan penyanyi ni juga berkata, kalaulah dia kumpulkan saat-saat gembira dia dalam hidup dia, maka takkan dapat menyamai indahnya waktu yang dihabiskan bersama dengan orang yang dicintai tersebut. Siapa orang yang dicintai itu? Dekat rangkap kedua, dia ada bagi tahu, iaitu anti hubbu wal jannah tahta qadamaik. Maksudnya, engkau adalah cinta dan syurga berada di bawah tapak kakimu. Kita dah boleh tahu dah siapa dia perempuan ni, iaitu ibu. Sebab syurga kita terletak di bawah tapak kaki ibu. Jadi sebenarnya lagu ini ditulis khas buat ibu kita. Dan dekat rangkap yang kedua ni dia bagi tahu bilangan denyutan nadi pun tak akan mampu untuk membalas jasa baik ibu tersebut. Contohlah, kalau bilangan nadi kita dalam 1 minit adalah 1 juta, maka 1 juta tu pun tak cukup nak balas jasa baik ibu. Dan penyanyi ni juga berdoa kepada Allah, ya Allah, bantulah dia untuk berbakti kepada ibu dia yang tercinta. Rangkap yang ketiga, dia bagi tahu kat sini, ya bahri wa syamsi. Maksudnya dia mengumpamakan ibu dia sebagai lautan dan juga matahari. Lepas tu, ana ahtajuki dauman ya ummi. Maksudnya, aku selalu memerlukanmu wahai ibuku. Maksudnya dia bagi tahu yang kita ni sangat memerlukan ibu kita dalam kehidupan seharian kita. Doa dia kita perlukan, bimbingan dia kita perlukan, kasih sayang dia kita perlukan. Maksudnya ummi ni adalah segala-galanya buat seorang anak. Rangkap yang terakhir adalah Rabbi abada an ummi mata'ibad dunya. Penyanyi ni berdoa, wahai Allah, jauhkanlah ibuku dari masalah dunia dan tidak merasakan sebarang kesakitan. Maksudnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalaulah ibu aku tengah sakit, kau tariklah kesakitan itu dan gantikanlah air mata kesedihan tu dengan kegembiraan dan jaga ibu tu untukku. Dan penyanyi ni juga berdoa, ya Allah, bantulah aku untuk berbakti kepada ibuku yang tercinta. Jadi pengajarannya adalah kita mesti hormat ibu kita, kita mesti dengar cakap dia, kita mesti patuh segala arahannya selagi arahan itu tidak melanggar syariat Allah, dan kita perlulah sentiasa mendoakan kesejahteraan dan kebahagiaan ibu bapa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadia Najihani binti Ramli. Hari ini saya akan menerangkan tentang syair Sautuka Qasidati yang bermaksud suaramu syairku. Dalam perenggan pertama berbunyi, kalaulah cinta itu harus ditulis, nescaya dakwat penaku habis.
Tetapi mujurlah cinta itu adalah jiwa. Cinta itu juga mempunyai bau yang harum yang tidak tercium oleh hidung, namun dapat dirasakan oleh hati. Maksud ayat tersebut, dia nak menggambarkan yang cinta tu bukan sebuah pen. Sebab apa? Sebab kalau cinta itu berbentuk sebuah pen, maknanya bila kita guna pen tu, lama kelamaan akan habis. Dan dia nak bagi tahu cinta tu walaupun bau dia harum, tapi tak boleh tercium oleh hidung, tapi dapat dirasakan oleh hati. Okey, untuk perenggan yang kedua pula, baris ketiga, ayat dia berbunyi, duniaku kelam tanpa kehadiranmu, wahai Tuhan kami, dengarkanlah doa kami. Okey, setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan. Dan bila kita nak jodohan terbaik untuk diri kita, kita mestilah memohon petunjuk kepada Allah kan. Kita mestilah berdoa kepada Allah. Dan doa tu berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'al lana lil muttaqina imama. Yang bermaksud, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Actually syair ni ditujukan oleh seorang pemuda kepada seorang wanita. Sebab tu doa tu berbunyi, anugerahkanlah isteri-isteri kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Okey, itu sahaja.